Dari kanan cepat dan berhenti. Baris akan menghadap ke hadapan ke kanan sing. Baris akan menghadap ke kanan sing. Baris akan menghadap ke kanan ke belakang ke kanan sing. Baris akan menghadap ke depan ke kanan sing. Senang diri. Rehatkan diri. Satu. Baris. Baris je. Ke kanan lurus. Tu. Baris. Senang diri. Rehatkan diri. Assalamualaikum dan selamat pagi tuan. Saya Ahmad Hakim Abdul Aziz daripada Persatuan Bulan Sabit Merah ingin melaporkan diri dan untuk mengintai izin untuk keluar. Terima kasih Pak. Baris dari kanan, keluar baris. Jadi seterusnya saya akan menyambung pada ikatan dan simpulan. Jadi sebelum tu saya akan memberi sedikit definisi tentang simpulan. Simpulan ni adalah menggunakan tali yang kecil yang ataupun sederhana yang tidak kisah pada saiznya. Biasa simpulan ni digunakan pada benda-benda kecil, iaitu contohnya contohnya adalah seperti buku sila, tindih kasih, simpul lilit, simpul pemukat dan sebagainya. Jadi ikatan pula adalah ikatan pada kayu untuk bertujuan untuk mengikat kayu, buluh, tiang ni. Jadi seperti ini adalah untuk ikatan. Contohnya adalah ikat seraya, ikat serong, ikat silang, gunting dan lilit. Okey. Yang pertama, saya akan membuat dengan tali ini. Yang pertama adalah saya mulakan dengan simpulan. Yang pertama adalah buku silat. Okey, yang pertama adalah simpulan buku sila. Okey. Simpulan buku sila ini menggunakan dua tali yang sama saiz. Jadi dua tali ini seperti ini. Menggunakan langkahnya seperti ini. Kanan atas kiri. Kiri atas kanan. Dia masuk seperti ini. Alright, dia akan mendapat bentuk seperti ini. Jadi untuk menguji simpulan ini betul, boleh membuka dengan cara ini. Boleh tarik saja. Okey. Simpulan buku sila ini digunakan pada untuk mengikat andur dan sebagainya, ataupun menyambung dua tali yang sama saiz. Yang kedua adalah simpulan tindih kasih. Yang pertama, kita perlu membuat bulatan. Masukkan tali ke dalam bulatan, pergi ke bawah tali dan masukkan tersebut di dalam bulatan tersebut. Tarik menggunakan tali tersebut. Simpulan ini akan membentuk seperti ini. Alright. Okey, tindih kasih ini digunakan untuk membuat tanjul yang tidak boleh menjerut. Seperti ini. Dan untuk menyelamatkan orang dengan memasukkan tanjul itu ke dalam badan mangsa. Jadi, yang ketiga, saya akan membuat simpulan bunga geti. Okey, simpulan bunga geti menggunakan dua tali juga. Dua tali yang tidak sama saiz. Okey, seperti ini.
Okey, mulakan ni. Dimulakan dengan tali yang tidak sama saiz. Masukkan tali yang kecil ke dalam tersebut dan masukkan ke bawahnya tersebut. Simpulan bunga keti akan mendapatkan corak seperti ini. Boleh lihat corak seperti ini. Okey, ini bertujuan untuk menyambung dua tali yang tidak sama saiz. Seperti ini saiz kecil dan ini saiz besar, dan untuk mengikat tali ke suatu tanjul. Jadi seterusnya simpulan yang keempat adalah simpulan manuk. Okey, simpulan manuk dia boleh dibuat biasa digunakan pada mengikat tali tiang ataupun balak. Jadi saya akan menggunakan tiang tersebut. Okey, tiang tersebut. Okey, cara membuat simpul manuk adalah seperti berikut. Bulatan ke hadapan, tali di hadapan yang pertama, dan bulatan talinya di belakang yang pertama. Jadi digabungkan dan diletakkan dalam satu tali. Jadi hasilnya akan mendapat seperti ini. Okey, saya cuba sekali lagi. Yang pertama, bulatan di hadapan dan bulatan di hadapan seperti ini, dan bulatan di belakang, dan gabungkan. Okey, dia akan membentuk seperti ini. Biasaannya simpulan manuk ini digunakan untuk mengikat tali pada tiang ataupun balak, dan tidak mudah terburai dan kayu tidak tarik ke tempat yang dihendakinya selamat. Boleh digunakan untuk menarik kayu, dan juga digunakan semasa memulakan dan mematikan ikatan seraya dan silang gunting. Jadi seterusnya saya teruskan dengan simpulan. Jadi seterusnya saya akan menyambung dengan simpulan pulih. Simpulan pulih ni adalah menggunakan menguatkan tali yang telah putus. Jadi simpulan ini menggunakan tali yang berlipat seperti ini, dan penyambung tali dilakukan seperti ini. Masukkan simpul pulih. Alright, dan sebelah kanan dan sebelah kiri juga dilakukan seperti bentuk yang pertama. Okey. Okey, dia akan menyambung seperti ini. Okey, simpul pulih ini digunakan untuk menguatkan bahagian tali yang tidak kuat tanpa memotongnya. Contohnya di tali ini, di tengah-tengahnya terdapat kesan yang hendak putus, dan ia digunakan juga untuk memedakkan tali yang panjang tanpa memotongnya. Jadi seterusnya saya akan melakukan ikatan. Okey, ikatan menggunakan juga jenis tali yang sama, iaitu tali kain ataupun kain nylon, dan juga menggunakan beberapa kayu untuk diikatkan antara satu sama lain. Jadi ikatan yang pertama adalah menggunakan dua jenis tali untuk mengikat dua jenis kayu dengan satu tali. Jadi ikatan ini adalah ikatan seraya, digunakan apabila dua batang kayu atau buluh bersilang dengan sudut yang tepat. Jadi sudut 90 darjah. Jadi dengan menggunakan kayu ini kita dimulakan dengan simpul manuk. Yang pertama kita buat simpul manuk seperti tadi. Okey, simpul manuk di hadapan, ini ke belakang.
Gabungkan. Okey, masukkan simpul manuk pada tali pada kayu yang pertama. Akan membentuk seperti ini. Yang kedua, langkah seterusnya adalah perlu melilit tali tersebut. Untuk lilit dengan kemas. Alright. Jadi seterusnya gabungkan kayu yang hendak disambungkan. Okey, lintaskan pada bahagian atas. Okey. Pada bahagian atas, masukkan pada kayu ini, pusing ke bawah. Masukkan bahagian atas. Tersebut. Pusingkan satu kali di sini. Tarik dengan kuat dan kemas. Daripada belakang, masukkan ke tali di sini, kali ke kanan dan tarik balik. Tarik dengan tegang. Masuk bawah dan atas, dan boleh membuat simpulan di sini. Okey, akhirnya matikan dengan simpul manuk juga. Jadi ikatan telah berjaya. Ikatan akan membentuk seperti ini, menggabungkan dua jenis tali. Ini adalah ikatan seraya. Ikatan seraya ini berfungsi digunakan apabila dua batang kayu atau buluh bersilang dengan sudut yang tepat. Jadi ikatan yang ketiga adalah ikatan serong. Ikatan ini digunakan untuk mengikat dua jenis kayu yang bersilang X. Seperti ini. Okey, ikatan ini dimulakan dengan ikatan lilit balak. Ikatan lilit balak, lilit seberapa banyak yang boleh untuk menjadikan lebih kuat. Dimulakan dengan masukkan kayu pada dua tali tersebut. Okey, masukkan tali pada lubang lilitan balak. Tegangkan dulu tali yang terdapat pada kayu. Kemudian masukkan tali daripada sini, masukkan cross ke bawah sehingga ke atas, dan lakukan bentuk T seperti ini. 1, 2. Okey, dapatkan bentuk T seperti di atas. Ada bentuk T. Okey, boleh lihat bentuk T tersebut. Kemudian kukuhkan lagi dengan bak lilitan sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Okay. Seterusnya dimatikan dengan ikatan simpul manuk juga pada kayu sebelah kanan. Jadi gunakan ikatan simpul manuk. Okay, jika terdapat tali yang lebih dan banyak, boleh lilitan boleh menambah kanan atau kiri ataupun untuk mengukuhkan lagi kedudukan. Alright. Okey, matikan dengan simpul manuk. Jadi ikatan silang akan menghasilkan seperti ini.
Dah. Dah. Okey, seterusnya saya akan menggunakan andor pada dua bahagian. Yang pertama pada bahagian tangan, iaitu pada patah bahagian tangan ataupun bahu. Yang kedua pada kepala. Jadi saya akan lipat andor ini mengikut kesesuaian pada mangsa. Jadi yang pertama saya akan lakukan ni. Okey, tangan masuk sini guys. Okey, tangan kat sini. Kat sini. Angkat sikit. Macam tadi. Okey, ikat pada sini. Lakukan ikatan buku sila pada bahagian belakang. Nanti bila siap tekan lah. Dia je. Okey. Okey, Afid. Jadi kemaskan pada bahagian belakang andor. Okey, boleh tengok. Okey, ini pada buku sila. Jadi buku sila ni boleh buka dengan mudah. Tarik dan boleh buka. Okey, yang kedua pada bahagian kepala. Jadi pada bahagian kepala ni, yang pertama kita perlu gulungkan untuk mendapatkan satu gulungan untuk mengcover pada bahagian darah ataupun pada bocoran pada kepala. Jadi yang pertama, jadikan bulatan seperti ini di batu kepala. Dan yang kedua, gunakan andor yang bersaiz besar. Yang pertama pada bahagian ini, masukkan pada bahagian depan kepala. Jadi simpul di belakang dan ikatkan buku sila di hadapan. Jadi ini adalah untuk pada bahagian kepala. Okey, tarik buku sila dan cabut. Tekan. Dah. Tekan. Okey, yang pertama cek pada keadaan mangsa sama ada disediakan diri ataupun tidak. Yang kedua, tolong panggilkan ambulans. Cik tolong panggilkan ambulans 999. Okey, yang pertama, yang kedua, cek pada pernafasan mangsa. Dengarkan dagu dia ke atas. Cek pada pernafasan, dengarkan pada hidung dengan pipi. Okey, jika didapati mangsa tidak ada bunyi pada nadi, cekkan pada nadi pada leher mangsa menggunakan dua jari. Okey, jika didapati mangsa tiada nadi, berikan nafas pada mulut, tutupkan hidung, berikan nafas pada mulut dengan darapan 2 kali dalam masa selang 2 saat. Seperti ini. 1, 2. 1, 2. Okey, jika mangsa juga tidak memberikan respon ataupun nadi tidak berjalan, jadi boleh lakukan dengan CPR. Yang pertama, kita cek pada kedudukan jantung. Jalankan 2 jari pada tulang sternum, 3/4 pada bahagian dada. Pada keadaan jantung, jadi letakkan pada tumit jari, letakkan pada ni. Lakukan CPR sebanyak 10 kali dalam masa 1 minit. 1, 2, 3 sehingga 10. Dan dengarkan nadi pada mulut, iaitu ni dengarkan dengan pipi. Okey. Jika tiada lagi, lakukan bantuan oksigen pada mulut mangsa. Jadi tegakkan. 1, 2. Okey, lakukan sebanyak 2 kali pada mulut mangsa. Jadi seterusnya, jika mangsa tidak sedarkan diri lagi, lakukan dengan CPR kali kedua dan seterusnya. Lakukan CPR pada bahagian dada dan gunakan daya pada badan untuk mengenjut sebanyak 30 kali dalam masa 1 minit. Jadi seterusnya, dengarkan balik untuk kali yang kedua.
mangsa tiada nadi dan teruskan pada CPR dengan mulut. Lakukan sebanyak 2 kali dalam masa selang minit, dalam masa selang 2 saat. Okey, 1 2. Okey. 1 2. Okey, seterusnya lakukan CPR tersebut sehingga ambulans datang ataupun sehingga mangsa sedarkan diri. Okay, jadi itu saja daripada saya. Okay, mangsa bangun. Okey dah. Dah bangun dah. Oh.